Jadi segmen teknologi hari ini kita bawakan kepada anda semua. Mungkin ada yang sedang menonton filem dan juga menonton Selamat Pagi Malaysia. Kalau dulu kalau anda perasan kita punya set Berita Perdana dan juga Selamat Pagi Malaysia, kita ada LED. Ya, betul. Dan sebagainya. Selepas ini kita akan teruskan lagi dengan set sebegitu. Tapi itu sebenarnya adalah satu teknologi yang menggerakkan macam mana dengan set secantik itu bila orang kata ditransformkan ke dalam TV anda, dia nampak lagi cantik dan lagi gah. Jadi melalui teknologi ini pengalaman kita itu. Pengalaman, betul. Lebih orang kata menakjubkan. Kalau tak dulu dia flat je kan. Macam kita buat siaran untuk pilihan raya lah. Data yang ada dekat tepi kita dan sebagainya lah. Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara itu, kita bersama dengan dua orang tetamu menerusi topik kelayar imajinatif teknologi digital maya. Kita bersama dengan Encik Nazrul Mbia Nazarudin, iaitu pengarah urusan Stitchmaker Senior Berhad, dan juga kita ada Encik Nasaruddin, pengasas eWork Kreatif. Selamat datang, Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda semua yang bekerja dalam dunia kreatif ini. Kalau dulu kita selalu dengar AR, kita dah dengar AR, VR. Itu dah biasalah kita tahu. Tapi sekarang ni ada lain XR pula yang ada. Mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana dengan evolusi teknologi sekarang ini. Terima kasih. Pertama sekali terima kasih RTM sebab jemput saya lah. Secara dasar ataupun terminologi ni, VR, AR, MR, banyak RR mungkin banyak R ni. ada confusing sikit. Jadi kita, kalau saya bagi sebagai contoh, sebagai analogi lah. Maksudnya pemahaman orang awam dengan in broadcasting ataupun production. VR is a virtual production. So sebagai analoginya, kalau nak senang faham, kalau consumer ni dia pakai Google lah. So daripada Google tu kita either dia masuk input video HDMI masuk, lepas tu dia akan tengok is a virtual scene. So maksudnya dia akan apa yang kita buat konten dalam tu dia akan nampak very straightforward lah. Itu saya rasa most of the consumer dah faham lah benda tu. And then kita pergi kepada AR. Dia ada enhance daripada VR tu, dia panggil AR, augmented reality. So augmented reality ni dia teknologi menggabungkan reality dengan visual. Kalau kita ambil analogi Google tu balik. Tadi kita tengok is a virtual scene, it's a world scene. So AR pula bila kita pakai Google tu kita nampak reality. Sebagai contoh, katalah kita berada di Tasik, kita pakai Google, kita nampak reality di Tasik. Bila kita pakai Google tu, kita nampak ada unicorn di Tasik itu. So it's a visual. So unicorn tu mungkin dia bergerak ke, dia berlompat ke, dia bermain-main macam tu kan. Itu adalah AR lah, augmented reality. Dia gabungan reality dengan visual. Lepas tu sekarang ni dia ada enhance lagi, dinamakan mixed reality. Mixed reality. Mixed reality ni pula dia sama macam AR, dia ada reality. Kalau kita pakai Google tu, kita pakai reality, dia ada visual, dia ada virtual. Lepas tu kalau mixed reality ni dia boleh interact dengan virtual tu. Kita ambil analogi tu balik. Ada Tasik, ada unicorn, unicorn main-main, tapi yang ini kita boleh bermain dengan unicorn tu. Kita boleh sentuh dia, kita sentuh muka dia, so unicorn tu boleh mungkin gerak-gerak. Kita bagi dia makan. Lepas tu mungkin contoh lain, mungkin tiba-tiba langit tu keluar something Darth Vader ke macam tu lah. So dia boleh berlawan dengan kita. Itulah mixed reality. Kalau nak lebih faham lagi, macam contoh yang terbaru, Apple ada keluar satu produk baru. So yang kalau perasan mungkin dia tak masuk Malaysia lagi, dia pakai Google. Lepas tu kita boleh, contoh kalau kita ada apps, ada email, ada message. So email tu kita letak di ruang tamu, message tu kita letak di dapur. Betul, aplikasi-aplikasi lain, video macam kita tengok video VOD, kita ada bilik. So bila kita pergi dapur, kita tengok email. Kita boleh bermain dengan skrin virtual tu. Betul, kita pergi dekat ruang tamu, kita boleh tengok TV yang VOD sekarang. Macam-macam brand kan. So itu adalah consumer lah. Lepas tu dibalik kepada virtual production pula. Kalau production pula, VR ni adalah virtual reality di mana kita guna green screen lah. So bila green screen tu kita ada subjek di depan, ada green belakang. Lepas tu kita buat post production. Kita edit apa semua serupa macam filem sekarang buat lah, conventional style. Lepas tu kita ada AR. AR di dalam production ni, kalau nak senang bayangkan, dia lebih kepada penggunaan di dalam konsert,
Kebanyakannya lah. Macam contoh you tengok dekat anugerah-anugerah. So bila dia ada stage set fizikal, lepas tu bila ada pencalonan-pencalonan, dia akan kamera tu pan another side, so dia nampak pop-up ada macam hologram. So dia macam augmented lah, dia terkeluar daripada reality tu. Itu yang kita buat macam di RTM ni hampir RU macam tu. Yes, correct. Masa PRU, dia data semua dia keluar ke depan kan. Okay, lepas tu tadi consumer kita ada MR, mixed reality. Untuk production kita ada SR, extended reality. Dia lebih kurang macam mixed reality. Tapi apa yang enhance daripada AR tu, dia adalah satu gabungan reality dengan virtual, tapi kita ada interaction dengan tu. Interaction tu bermaksud macam contoh kalau green, kalau scene bola, kita tak tahu bola tu di mana. Tapi kalau XR, kita tahu bola tu position di mana. Ataupun kereta lalu, kita boleh nampak kereta lalu. So the positioning tu kita mudah. Kita boleh natural lah. Dia akan nampak natural sebab dia pakai LED. Lepas tu daripada LED tu kita nampak ada satu guide. Kita boleh nampak apa-apa yang berlaku di kawasan itu dan kita boleh interact terus. Aplikasi untuk XR ni sekarang bagaimana? Aplikasi tu sekarang the demand is tak adalah tinggi sangat. Selalu dia gunakan di dalam broadcasting dan juga muzik video. Muzik video. Ya, muzik video pun banyak guna SR juga sekarang. Sebab dia lebih cepat, lebih real time. Tapi dia kena planning awal lah. Dia kena pre-plan tu very sharp supaya dia masuk dekat production shoot satu hari siap. Compare to very traditional conventional sebelum ni kena ambil 3-4 hari untuk shooting music video kan. Cik Nashrin, macam mana teknologi sebegini mempengaruhi apa sahaja production proses yang dilakukan di bawah company production seperti milik Encik Nashrin? Setakat ni yang mempengaruhi adalah cabaran dia adalah lebih kepada pembikinan konten. Jadi untuk pembikinan konten ni kita melakukan high definition 3D punya konten. Jadi kita memerlukan kepakaran lokal yang lebih ramai untuk create the modelling, untuk kita dapat efek yang menarik bagi sesuatu program tu lah. Okey, menyentuh mengenai kepakaran, bagaimana sebenarnya tenaga pakar di Malaysia ini? Adakah mencukupi? Adakah sudah mencapai ke satu tahap yang global atau kita masih lagi memerlukan sumber daripada luar? Prospeknya bagaimana? Kalau ikutkan di dalam industri tenaga kerja kreatif lah. Sekarang ni actually kita punya tenaga kreatif di Malaysia ni sangat ramai sebenar-benarnya, dan kita punya pakar, kita punya tenaga kreatif ni dia kadang-kadang diorang ni pun digunakan oleh production luar juga, sebab we have a very quality designer lah sebenarnya. Cuma kita mungkin tak tahu sebab tak di-expose. Tak di-expose tu sebab kita punya market very small compared to others lah. Maksudnya kita mungkin mempunyai satu kek yang kecil. Adakah disebabkan kosnya yang terlalu tinggi? Kalau dari segi permintaan masih kurang, bagaimana? Dia berlaku pada dua lah, pada kedua-dua. Kos untuk kalau nak buat a very good production seperti AR dan juga SR ni is very high cost. Tapi dia akan kena tengok pada apa yang kita nak tujulah. Kalau untuk jangka masa panjang, then we have to invest now lah. Sebab supaya kita tak ketinggalan. Kan? Jadi kalau kita masih di takuk yang lama, kan, nanti negara-negara lain semua dah enhance, kita baru nak mula dan kita ketinggalan. So bila ketinggalan tu macam biasalah, the market orang dah grab, so kita lambat. So effect, dia punya ripple effect tu akan pergi. And so all affected lah. The designer pun susah nak cari makan, the producer pun susah nak cari makan. So we have to start now. And even for your information, yang kita buat Merdeka tahun 2021, Terima Kasih Malaysia, sebenarnya RTM dah buat extended reality ni. Terima Kasih Malaysia. So kalau nak ikutkan, RTM adalah, saya boleh cakap lah, mungkin orang ramai mungkin tak berani nak declare, tapi saya berani untuk declare RTM
is a pemangkin yang buat SR broadcast live 3 jam. Saya ingat first in the world lah. Wow. Sebab orang lain buat SR juga. Tapi dia tak buat live. Dia buat muzik video. Ya. Kalau ada pun mungkin dia buat very short, mungkin setengah jam, 1 jam. Tapi saya pun tak jumpa yang secara live. Tapi Terima Kasih Malaysia, dia live daripada pukul 7.30 sehingga 11 tak salah saya. Fully extended reality live 3 jam. SR system. So it's a very cabaran untuk kami juga. Tapi di situlah saya tahu yang bahawa kita ni sebenarnya mempunyai kepakaran facility, kita punyai kepakaran teknikal, kepakaran konten. Kita ramai sebenarnya. Sebab semasa saya buat sambutan ni 100% lokal. Okey. Kalau kita boleh tengok RTM sentiasa mendapat pujian disebabkan oleh visual yang begini. AR-nya kalau kita tengok waktu PRU dan juga baru-baru ini waktu istiadat kan. Tapi itu projek yang berskala besar. Kalau Encik Nashrik melihat pula bagaimana dengan konsumer ataupun klien-klien yang menginginkan mendapatkan iklan-iklan yang bagus ataupun konten-konten yang bagus. Tetapi limitasi bajet itu bagaimana untuk kita explore lagi kebolehan teknologi-teknologi yang ada ini? Okey. Untuk penggunaan teknologi XR ni, saya dapati skala mana bajet pun kita can do, because kita tak perlu buat set, kita tak perlu membina set fizikal, kita hanya menggunakan digital set saja. Jadi bajet, bergantung kepada bajet ni kita boleh reka bergantung kepada duration time tu. Jadi kalau bajetnya kecil, kita pendekkan duration time pembikinan dia. Untuk production dia berjalan tetap sama. Kalau program untuk 10 minit punya commercial ataupun 3 minit, one day dah boleh settle. Jadi dari segi kos dan bajet dia tak ada isu. Untuk digital scene ni kita boleh, untuk penggunaan XR teknologi ni dia boleh make budget ikut klien punya bajet. Kalau selain daripada AR, VR, lepas tu kita ada mix tadi, apa lagi antara teknologi-teknologi lain sekarang ini? Okey, macam sekarang ni yang paling popular sekarang adalah AI lah. AI, so AI generative content lah. So macam kalau nak tambahan daripada Encik Nashrik tadi, so kalau dari segi bajet dengan nak gabungkan SR, mungkin masa zaman COVID atau sebelum COVID, the content agak costly. Tapi sekarang dengan ada AI, saya rasa anyone can do the prompt lah. Itu boleh cakap lah. Kan, jadi AI pun dalam masa 1 tahun ni terlalu banyak AI punya apps. Kan, daripada kita nak generate content, lepas tu sekarang AI bila kita nak generate, kita boleh video kan, boleh di 3D kan. Jadi sekarang pun kalau dulu kita nak buat model, kita kena manually polygon. Sekarang ni nak model, kita ambil satu gambar, convert dan terus jadi model je. Jadi is a very cost punya reducing the time. Lepas tu the content sekarang pun dia boleh jadi so great lah. Sebab dengan adanya AI ni, kalau kita pakai, sebab SR ni whatever it is, yang pentingnya adalah konten. Kita buatlah macam mana hebat pun, tapi kalau konten tu menariklah dia. So itu pokok pangkal dia. So dengan ada AI ni, timing untuk pre-production tu kita boleh cut banyak lah. Kita boleh cut cost kat situ banyak. Kita boleh prompt apa saja, contohnya gambar sekarang. Dan banyak sudah pun klien-klien ataupun company-company menggunakan gambar daripada AI. Betul. Maksudnya, dah tak perlulah dulu mereka perlu beli ataupun photoshoot sendiri. Betul. Membayar talent, modal dan sebagainya. Selepas itu ada foto bank. Sekarang susah tidak ada. Ada yang sudah berganjak, prompt saja keluar. Sebab dia tidak akan tidak akan clash dari segi penggunaannya lah. Betul. Jadi bagaimana? Adakah itu akan memusnahkan bisnes di sekeliling teknologi itu sendiri? Saya punya pendapat dia bergantung kepada arah mana pekerjaan tu lah. Macam orang katalah AI ni akan musnahkan designer. Bagi saya tak jugalah. Sebab prompt is another skill, design is another skill lah. So kadang-kadang walaupun orang cakap boleh prompt, boleh AI boleh dapat, tapi
sebenarnya agak sukar untuk kita dapat apa yang kita nak. Hasil tu susah untuk kita dapat betul-betul lah. Betul. Jadi kadang-kadang bila kita dah dapat pun kita perlukan beberapa layer, beberapa step dan kita perlukan designer juga. Saya mengambil kembali seperti mana Encik Nazrul katakan tadi, kita tidak boleh berada di takuk yang lama. Betul. Jadi mungkin sedikit nilai, apakah sebenarnya nilai tambah mungkin kepada mereka di luar sana teknologi digital maya ini khususnya? Kena kerap kita update teknologi, kita tengok di sekeliling kita berapa cepatnya. Kalau kita tengok contoh teknologi AI ni, betapa cepatnya update yang berlaku kan. Jadi sekarang AI dah boleh pergi ke prompt untuk 3D pula. Jadi daripada dalam 1 tahun tu duration masa dia update tu sangat cepat. Betul. Jadi untuk kita tidak ketinggalan, saya menyarankan pada artis-artis designer-designer yang di luar sana supaya kerap update dan tengok mana teknologi-teknologi baru, cara design. Sekarang cara design dah berbeza, sangat berbeza daripada dulu. Dulu kita kena scratch idea apa sebagainya, dan sekarang hanya prompt. So teknologi prompt skill ni kena dipertingkatkan lah bagi seiring. Cuba type wanita Melayu berbasikal dan juga berlari. Terus dia akan keluar first prompt tu, dia akan keluar pelik sikit sebenarnya. Betul. Lepas tu dia kena detailkan lagi. Lagi. Nanti lebih tahu Syafiqah makan nasi. Tengok apa keluar. Awak boleh makan nasi Google. di mana kan? Betul. Kadang-kadang saya kesian juga tengok aplikasi sebegitu. Kau boleh generate gambar macam ni Ya, betul. Pelik Ini itulah teknologi kan. Kita kena terima dan juga kena makan lah orang kata. Betul. Tapi apa pun sebenarnya teknologi-teknologi ini dia memudahkan dan juga kita menambah sebenarnya kebaikan dalam kehidupan kita. Ia bukan untuk memusnahkan ataupun menyusahkan. Sebab akhirnya dia berbalik kepada hasil tangan kita juga. Betul. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Encik Nazrul Mbia Nazarudin, pengarah urusan Stage Maker Sdn Bhd, dan juga Encik Nashrik Nasaruddin, pengasas eWorks Creative. Terima kasih